Bukan Tuan penceramah kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Jafar, Ustaz Muhammad Asri bin Jafar, pegawai dakwah pejabat agama semua. Itu yang saya nak perkenalkan saja tentang diri penceramah. Seperti mungkin nanti mungkin dia akan banyak bagi tak kenal mungkin lah. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Datuk-datuk, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ya, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah kerana dapat bersama dalam majlis ini. Saya tidak berniat untuk menyebut panjang lebar sebab saya ingin memanfaatkan bahawa masa ini diberikan kepada penceramah kita yang akan memanfaatkan sekurang 1 jam lah daripada sekarang. Cuma saya nak berpesan bagi diri saya dan bagi diri tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semuanya ini telah berniat iktikaf bangunan surau kerana kita tidak menganggap nak berniat iktikaf, ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita berniat iktikaf, masa bermanfaat kita itu lebih penuh, ya, dan mudah-mudahan ada keberkatannya untuk kehidupan kita. Jadi untuk maklumat juga, waktu azan isyak nanti berlalu, biasanya di surau ini tidak ada azan lah, ya. Nanti diteruskan ceramah dan bila habis ceramah baru qomat saja untuk solat isyak, ya. Dan kemudian pada penghujung majlis besar itu jangan lupa ada edaran jamuan untuk tuan-tuan dan puan, ya, seorang mana yang ada lah, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput dengan segala hormatnya Al-Fadil Ustaz Asri bin Jafar untuk membuat pengisian program sempena sambutan Ma'al Hijrah 1445 Kampung Farid Raja Berselawat, insyaAllah. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat YB yang saya kasihi Datuk, tuan-tuan pengurusi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maaf, salutasi tak ada kat sini jadi saya memang sebut je lah. Allah. Ni overload ni. Saya kat rumah saya pun baru lepas macam ni tadi. Overload. Overload. Padam sebahagian aircon. Padam sebahagian aircon. Bismillah. Bismillah, bismillah. Biasalah tu. Kadang-kadang ada juga jin-jin yang kacau. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila disebut saja awal Muharram ataupun jin ni belum lari lah. Ya Datuk, baca doa sikit insya-Allah. Jadi matikan sebahagian tu. Matikan sebahagian Swiss. Mungkin overload ni. Kadang-kadang overload. Ataupun ada yang terbakar gitu. Mungkin ada wire yang tak berapa kuat, dia buat looping. Kadang-kadang jadi macam inilah. Tahu looping? Looping ni maknanya tarik tempat satu Swiss, daripada satu Swiss yang besar tu dia tarik 6 tempat contoh. Overload lah, pening kepala dia.
Satu orang suami boleh bawa berapa isteri? 4. Jangan 5. 5 berat lah, haram lah. Begitulah lebih kurang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita nak cerita berkenaan dengan hijrah 1 Muharram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setiap tahun kita menyambut 1 Muharram. Kadang-kadang dah naik muntah cakap, Ustaz, saya asyik makan benda yang sama je. Lepas ni tahun ni berhijrah lah buat makanan lain. Contoh ni contoh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana disebut hijrah saja, bermakna sesuatu benda ni mesti kita buat, mesti kita lakukan, iaitu penghijrahan daripada yang tak baik kepada yang baik. Kalau misal kata benda tu baik, kita cantikkan lagi lebih baik. Jangan katakan, Ustaz sekarang ni saya dah baik Ustaz, takkan saya nak patah balik pada zaman dulu-dulu ni. Tak semestinya begitu. Yang dimasukkan hijrah itu pada perkara yang baik dan lebih baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana tuan-tuan nak sebut hijrah, tak semestinya kita ni mesti berpindah. Ini tak semestinya berpindah. Saya sekarang ni berpindah lah daripada Johor Bahru pindah ke Muar. Saya memang asal Johor Bahru, pindah ke Muar. Mula-mula memang terkejut lah. Sepatutnya saya bagan halal. Sepatutnya bagan halal Jabatan Agama Islam. Tapi disebabkan mungkin Datuk tak sampai hati pasal rumah saya kat Muar, jadi pindahkan saya ke Muar. Jadi alhamdulillah, aku syukur juga. Yang penting dekat dengan rumah, okey lah. Tak susah lah hati saya. Kalau tidak, Assalamualaikum. Kahwin dua saya. Begitulah ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hidup kita ni tak berpisah daripada perkara hijrah. Setiap tahun umur kita akan bertambah. Bila mana kita fikir bertambahnya umur, sebenarnya bukan bertambah, tetapi semakin kurang. Maksud saya yang semakin kurang itu, bila mana tuan-tuan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umurnya sekian. Contoh, umur saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 40 tahun. Lagi setahun ni 40 ni. Saya dah tua Saya dah 40 dah. Badannya kecil. Umur 40. Contoh, Allah kata umur kau 40. Semakin meningkat ataupun semakin mengurang? Semakin mengurang, pasal ditakdirkan umur saya 40 tahun meninggal. Maknanya lagi setahun saya mati. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau misal kata kita semakin hari semakin bertambah umur, ingat akan kematian. Sebelum tu kita bacakan Fatihah kepada saya punya bos, iaitu Ketua Pengarah bahagian halal, iaitu Ustaz Mustafa Omar, orang pejabat, orang Muar, Parit Amal, baru meninggal pagi tadi pukul 10. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia orang yang beriman, ya Allah, matikanlah dia dalam orang yang beriman, ya Allah. Dia antara orang saya punya bos yang paling baik lah, antara yang paling baik. Sebelum saya berpindah ke Muar, dia tak tahu saya kena pindah ke Muar. Jadi dia kata dengan saya, Ustaz Asri, ukur kiblat dekat pejabat saya. Saya memang bahagian falak dulu, jadi saya ukur kiblat lah dekat pejabat dia. Dia kata, sebelum kau berpindah bilik daripada pejabat mufti ke bahagian halal, dia kata, marilah turun dulu ukur kiblat kat pejabat aku, kata dia. Jadi saya sempatlah ukur kiblat tempat dia. Kemudian seminggu selepas itu saya berpindah ke Muar. Jadi tak dapatlah berkhidmat bahagian halal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah dinamakan sebagai sebahagian daripada hidup, iaitu kena berhijrah. Nak tak nak, kena juga berhijrah. Dulu tuan-tuan tak pernah kahwin, tiba-tiba kahwin, itu pun hijrah. Dulu tak pernah lagi rasa ada anak, tiba-tiba ada anak, pun berhijrah. Dulu bangun pukul 5.30, tapi sekarang bangun pukul 4. Pasal dah semakin tua. Tidurnya makin kurang, makannya makin kurang. Tuan-tuan jangan luar tabi'i makannya. Saya pesan ni, makan jangan sampai luar tabi'i. Bermaksud apa? Tabi'i kita makannya segitu-segitu je. Makin tua sepatutnya makin kurang makan. Jangan makin tambah makanannya. Kalau zaman-zaman muda-muda kecil-kecil macam gini, makannya tengah semangat, silakan, no problem. Tapi bila mana kita dah tua, kurangkan makan. Pasal apa? Nak ingat mati ni. Kita kena ingat mati, kurangkan makan. Baik tuan-tuan, bukan saya cerita pasal makan, bila makan mati, tidak.
Tapi pasal apa kita di antara sebab-sebab? Pasal dunia ni tuan-tuan, dunia ni tidak lari daripada asbab. Mesti tidak lari daripada asbab. Kalau tidak semua orang salahkan malaikat maut. Ni malaikat maut ni salah ni. Tak. Ni pasal ada asbab. Disebabkan asbab itulah kita kena berhati-hati. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, nak cerita berkenaan dengan sakit ni. Ni saya sakit. Sakit saya ni selepas program tilawah Quran. Daripada yang di Pulau Pinang tu sampai sekarang. Batuk yang tak baik-baik. Pergi ke hospital, mengingatkan TB tak TB, COVID tidak COVID. Tapi bila saya pergi ke jumpa Ustaz Rafiah, saya beritahu dia, Ustaz, tarikh sakit bila? Dia kata sekian. Saya beritahu ujung bulan Islam. Ujung bulan Islam. 26 bulan Islam. Baik. Apa dia punya solusinya ialah, tuan-tuan mati Allah sekalian, dia punya conclusion. Bila mana kita ni sakit pada akhir bulan Islam, kebiasaannya susah baik. Awal bulan Islam senang baik. Itu sebab kalau misalkan tuan-tuan ni sakit, tulis tarikhnya bila. Ni sekarang kan awal bulan. Kalau misalkan kata hari ni tuan-tuan sakit, tulis tarikhnya. Tulis tarikhnya supaya apa? Supaya kita tengok kita punya imun badan. Kita punya imun badan akan bermula membiak atau membesar ketika mana awal bulan. Dia state 1 bulan. Kuat sampailah 9 ataupun 30 hari bulan akan menjadi kuat. Tapi kalau misal kata kita sakit tadi tu ujung bulan nak menurun balik, daripada 17, 18, 19, 20 sampailah hujung, kalau kita sakit pada tarikh itu kebiasaannya lambat baik. Betul. Saya dah sebulan lebih batuk tak baik-baik. Ni hari ni saya bermulalah nak makan ubat batuk. Itu yang jalan lalap-lalap. Saya tak berapa suka makan ubat batuk. Pasal ngantuk. Lagi-lagi ubat batuk daripada doktor, daripada hospital kerajaan ni. Memang mengantuk lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baik, kita cerita pasal Rasulullah SAW pula berkenaan dengan hijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tarikh hijrah yang sebenarnya bukanlah Rasulullah berhijrah itu pada 1 Muharram, ingat tapi kita mengambil ibrahnya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya berhijrah itu memang awal Muharram. Ya, memang awal Muharram. Tapi bukan Rasulullah yang berpindah dulu. Siapa yang pindah dulu? Para sahabat yang bergerak awal. Jadi kalau misal kata ada orang kata, Ustaz, kita kata sambut awal Muharram pasal Rasulullah berhijrah. Tapi sebenarnya bukan Rasulullah berhijrah. Ya, memang tidak Rasulullah berhijrah pada 1 Muharram. Tetapi perintahnya ia pada awal Muharram. Jadi jangan kata menidakkan kita menyambut tadi tu bukan sebab tidak ke sunnah. Tidak. Kita nak menghidupkan bulan ini. Tuan-tuan, sekarang ni terlalu ramai, terlalu banyak sangat pandangan-pandangan orang yang boleh menyelewengkan, boleh mengganggu-gugat kita punya kestabilan dan kemakmuran. Lagi-lagi di negeri Johor ni. Kita ni ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dan mazhab Syafi'i dan mazhab yang 3 lagi kita menyokong ataupun kita boleh terima pakai. Jadi kalau misal kata ada orang mengatakan tak perlu ikut mazhab, itu tuan-tuan kena tengok balik lah. Tuan-tuan kena tengok balik. Sekarang ni semua dia akan menghentam apa-apa saja amalan-amalan yang kita boleh memperingatkan baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang tuan-tuan boleh lihatlah orang-orang yang berpahaman begitu, dia akan menidakkan apa saja yang boleh tuan-tuan mengingatkan Rasulullah SAW. Dia punya moto bagus. Mari kembali kepada sunnah. Betul. Mari kembali kepada sunnah. Mari kembali kepada sunnah Al-Quran dan sunnah. Betul. Tetapi niat dia untuk apa? Niatnya untuk apa? Kita menyambut ma'al hijrah, kita menyambut maulid Nabi SAW. Sebenarnya memang kita nak mengingatkan Rasulullah SAW. Tapi dia pula kata mengingatkan dengan maulid itu tidak betul. Dia kata tak boleh sambut maulid. Memang benda ni daripada kalangan ulama dia menjadi berselisihan pendapat berkenaan dengan sambut ke tak sambut dan sebagainya. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan tak memperingati baginda sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa-peristiwa yang ada sekarang ni, yang kita sebut, kita akan cerita ni, maka tuan-tuan satu hari nanti tuan-tuan akan lupa. Kita ni pasal apa? Setiap hari kena ingatkan. Tahun ni cerita, nanti tahun depan lagi lupa lagi. Cerita balik, cerita. Itu sebab kita ni kena sentiasa mengingati. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Rasulullah SAW ni dia berhijrah pada Rabiul Awal. Baik.
ketika mana diperintahkan untuk berhijrah, ada beberapa perkara-perkara yang berlaku ketika mana Rasulullah nak berhijrah. Rasulullah SAW antaranya, Rasulullah itu dihalang untuk berniaga dan berjual beli ataupun buat apa-apa transaksi ketika mana berada di Mekah. Tuan-tuan bayangkan, duit ada, barang-barang ada orang nak jual boleh, tapi tak ada orang boleh beli. Kemudian orang-orang Arab Quraisy itu tidak boleh membenarkan mana-mana orang Arab Quraisy membuat apa-apa transaksi, sama ada niaga, jual beli ke, barang tukar-tukar barang dan sebagainya. Semuanya diboikot. Tuan-tuan bayangkan, ketika mana diboikot tu, kalau misal kata kita lah, kita duduk rumah itu hari waktu PKP pun dah tension kan? Tension kita. Tak boleh beli tu, tak boleh beli ni dan sebagainya. Nak beli pakai apa? Foodpanda. Itu pun kalau yang pandai. Kalau yang pandai. Yang tak pandai macam mana? Macam saya tak reti. Sampai sekarang Foodpanda tak ada kat dalam handset. Tak pandai ni pasal. Makan apa benda yang ada. Tapi ketika itu pun dah muak. Dah muak. Tuan-tuan, ketika saya PKP tu tadi, nak cerita pasal boringnya dalam rumah ni. Saya pernah sembahyang asar 6 rakaat. Solat asar saya 6 rakaat. 6 rakaat solat asar. Rumah saya lipat-lipat kain, lepas tu lepas beri salam dia kata, "Bang, ini hari solat asar dah berubah ke waktu?" Berubah ke? Kenapa? Solat asar abang 6 rakaat. 6 rakaat. Oh, baik. Pasal tension ni pasal. Kita dah biasa duduk kat luar. Keluar tiba-tiba duduk kat dalam rumah 6 rakaat saya berdal. Solat subuh pernah saya buat 4 rakaat. Pernah buat pasal apa? Boring, tak tahu benda apa. Kepala ni hilang. Itu yang ada rumah dua mata. Tengok rumah, tengok. Okey. Tuan-tuan bayangkan ni kalau misal kata tuan-tuan yang tak ada makan. Macam Rasulullah SAW. Makan tak ada, air tak ada, kayu api tak boleh nak dibeli dan sebagainya. Kemudian pasal apa? Boykot. Jadi bila mana tuan-tuan diboykot saja, Rasulullah pun dapat wahyu untuk berhijrah. Itu sebab tuan-tuan, kalau misal kata ada orientalis barat yang mengatakan Rasulullah ni antara orang yang pengecut pasal berhijrah, itu tak betul. Pasal orientalis barat ni dia memikirkan Rasulullah ni lemah dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala merupakan perancang yang terbaik. Perancang yang terbaik. Kita tengok orang Arab Quraisy ketika itu, dia rasa dia boleh menyelesaikan masalah dengan mengungkung Rasulullah SAW supaya tidak berdakwah. Kata gini, kita boikot je Rasulullah, kita boikot je Nabi, kita boikot Sayyidina Muhammad supaya dia tak boleh bergerak dan tak boleh apa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana Rasulullah nak berhijrah ni, Rasulullah kata Rasulullah ni mengambil seorang pengupah, penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraik. Abdullah bin Uraik. Antara 3 nama yang disebut oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu, bila dia tahu Rasulullah nak lari daripada rumah, dia sebut, bagi orang-orang yang mendapat 3 orang ini sama ada hidup ataupun mati, maka aku akan hadiahkan dia 100 ekor unta. Orang Arab tawarkan. Dia dah tahu Rasulullah nak lari ni. Rasulullah nak lari. Tapi ketika itu Rasulullah SAW masih lagi, ketika malam tu, awal malam Rabiul Awal tu, Rasulullah masih ada dalam rumah. Tu tuan-tuan, kalau misal kata tuan-tuan pernah dengar Darun Nadwa. Dah dengar Darun Nadwa? Kalau ada orang nama Darun Nadwa tu, tukar nama lah. Saya pernah dengar Nadwa ni. Jadi tuan-tuan, kalau misal kata ada nama orang Darun Nadwa, tukarlah. Pasal apa? Tempat itu tempat perbincangan ataupun parlimen orang-orang Arab Quraisy. Ada 3 benda yang disebut. 3 benda yang disebut ketika mana Rasulullah nak berpindah ataupun nak berhijrah ketika itu. Dia cakap apa? Pertama, ada yang mengatakan kita bunuh saja Rasulullah. Ada suruh bunuh. Ada mengatakan kita buang dia ke laut. Kemudian ada mengatakan baik kita kepung saja di rumah dan panggil semua orang-orang pemuda di dalam kawasan Mekah itu dan bunuh Rasulullah. Baik, ketika itu tuan-tuan mati Allah sekalian, Rasulullah pun dah tahu pasal wahyu dah turun. Kemudian Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali supaya duduk di tempat Rasulullah SAW, tempat kaki Rasulullah SAW. Jadi ketika mana Rasulullah tu dikepung, kemudian ada perawi mengatakan, itulah ketika itu Rasulullah SAW diwahyukan dengan surah Yasin ayat yang ke-9.
wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana dibacakan tu, ada riwayat mengatakan Rasulullah mengambil pasir dan baling. Dan ada riwayat lain mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tentera yang dinamakan sebagai tentera ngantuk. Tentera yang mengantuk. Semua mengantuk. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala hantar tentera yang paling ringan sekali, iaitu makhluk yang bernama ngantuk. Semua mengantuk ketika itu. Rasulullah lalu. Jadi riwayat ini banyak. Kalau tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian rajin semak, tuan-tuan akan nampak berbagai riwayat berkenaan dengan Rasulullah SAW ketika mana nak berhijrah malam itu. Jadi Rasulullah SAW pun berhijrah, lari ke jalan yang luar biasa. Itu sebab perancangan Rasulullah ni perancangan yang baik. Rasulullah tidak akan jalan pada tempat ataupun pada jalan yang biasa orang jalan. Rasulullah jalan ke selatan. Rasulullah tak jalan ke utara. Rasulullah memang nak pergi ke Madinah ataupun namakan sebagai Yathrib. Rasulullah nak ke Yathrib. Tapi Rasulullah tak pergi ke utara, tapi Rasulullah ke selatan sikit. Rasulullah ke mana dulu? Rasulullah ke Gua Sur. Rasulullah ke Gua Sur, bayangkan tuan-tuan, ke selatan sikit, ke selatan. Tapi jalannya nanti adalah jalan ke selatan, bukan jalan ke utara. Sepatutnya Rasulullah naik ke atas, pasal nak pergi ke Madinah. Tapi Rasulullah ke selatan, pasal nak mengelirukan orang-orang Arab Quraisy. Baik, bila mana saja Rasulullah pun dah keluar daripada rumahnya, kemudian orang Arab tadi perasan, pagi-pagi dah perasan Rasulullah tak ada. Kemudian dimasuk dalam rumah yang ada hanya Sayyidina Ali. Nampaknya Sayyidina Ali. Jadi dia pun kata, baik kita cari Muhammad dan Abu Bakar dan Abdullah. 3 orang Cari. Dia cari ke utara memang tak akan jumpa. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, sampailah satu masa Rasulullah sampai ke Gua Sur. Sebenarnya orang Arab Quraisy ni bila mana dah sampai ke Gua Sur ni, sepatutnya lah, kalau ikut akal lah kalau ikut akal, tuan-tuan kalau dah naik atas, saya dah naik 2 kali. Mula-mula tak berani naik, pasal memang tinggi, tak berani nak naik. Masa zaman saya pergi tahun 2007, saya pergi tu memang batu-batu yang tuan-tuan pergi sekarang ni tak ada lagi. Sekarang kan dah simen, orang Pakistan minta duit. Pasal apa? Dia buat jalan. Bagilah sikit duit. Kalau tuan-tuan naik ni, orang Pakistan minta duit pasal dia beli simen, dia beli batu. Pasal untuk memudahkan tuan-tuan naik ke atas, bagilah duit sikit. Tapi zaman saya tu kurang lagi. Adalah jalan tapi kuranglah batu-batuannya. Tapi sekarang dah semakin banyak. Tuan-tuan bayangkan orang Arab Quraisy tu dah sampai ke atas. Bila tahu sebenarnya Rasulullah memang dah ke atas, tapi disebabkan ketika itu ada riwayat mengatakan ada labah-labah sedang membuat sarang, dan ada burung sedang mengeram telurnya. Kalau dipikir-fikirlah, kita pun orang yang berakal, kata takkan ada orang masuk ni. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai perancangan yang masing-masing punya, ya Allah Subhanahu Wa Taala punya perancangan yang terbaik. Iaitu ketika itu memang Arab Quraisy kata tak mungkin ada ni. Ini kalau ada Rasulullah masuk dalam ni, mestilah sarang labah-labah ni dah roboh ataupun dah rosak. Ataupun burung ini tak lari, mesti lari pasal dah ada orang di sini. Tapi disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak tundukkan orang Arab ni. Kalau ditunduk ni, sebenarnya orang Arab zaman tu taklah tinggi macam mana pun, tinggi macam kita jugalah. Kalau dia tunduk sikit saja, mesti kompong nampaknya. Tapi disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan juga Rasulullah dengan Sayyidina Umar ketika itu, maka Sayyidina Abu Bakar ketika itu selamat kedua-duanya. Selamat kedua-duanya. Tuan-tuan, ketika itu apa yang berlaku? Baik, ni ada riwayat daripada orang-orang tasawuf. Tuan-tuan pernah dengar tak ketika mana Sayyidina Abu Bakar kena batuk ular? Baik, kena batuk ular. Tuan-tuan tahu kenapa dia batuk ular? Tuan-tuan boleh buka kitab-kitab orang tasawuf. Kitab-kitab tasawuf banyak orang-orang yang tak dibenarkan baca pasal yang perlu baca, yang boleh baca hanya ahlinya saja. Waktu tu saya dekat tarekat Dasuki Muhammadiyah di Mesir, dekat Tontoh masa tu Ya tuan-tuan, apa yang Tok Guru saya mengatakan, memang ada bukunya. Dia kata ketika mana Sayyidina Abu Bakar ni melihat ada ular keluar daripada batu, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar pun tutup batunya, tutup lubang tadi, tutup lubang. Nak keluar daripada sini, dia tutup lubang sini pakai kaki dia.
Nak keluar daripada sini, dia tutup lagi pakai tangan dan sebagainya. Pakai tangan lagi. Sampailah satu masa, ular tadi patuk Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan dan hormati Allah sekalian, tuan-tuan tahu tak, binatang ni kenal tak pada Rasulullah? Mesti kenal. Semua apa alam yang ada, termasuklah ular, binatang apa, mesti kenal Rasulullah SAW. Binatang buas ke apa ke, mesti kenal Rasulullah SAW. Ketika itu, selepas mana Sayyidina Abu Bakar dipatuk tangannya tu. Ketika itu apa yang berlaku, Sayyidina Abu Bakar tahan sakitnya sampailah meleleh peluh ataupun air mata, sampailah ke muka Rasulullah SAW. Betul, Rasulullah SAW sedang baring di atas pangkuan bapa mertuanya, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sampailah semegigil, sampailah ketika itu Rasulullah SAW bangun daripada tidurnya ataupun rehatnya. Bangun, kenapa Sayyidina Abu Bakar? Aku dipatuk ular Rasulullah. Selepas mana Rasulullah, antara mukjizat Rasulullah SAW ialah tangan dia dengan air liur. Yang jadi Rasulullah mengambil air liur dan menyapukan daripada tangannya. Rasulullah sapu saja, baik. Dan apa yang berlaku ketika itu? Ini peristiwa yang jarang berlaku. Ini saya baca dekat pada kitab orang tasawuf. Iaitu ketika mana selepas saja dipatuk ular dan baik tangan Sayyidina Abu Bakar, ketika itu Rasulullah panggil ular tadi. Kemudian dipanggil ular tadi, wahai ular, kenapa kau patuk Sayyidina Abu Bakar? Tidak kau kenal ini adalah sahabatku? Ya. Ular tadi menganggukkan dan bercakap dengan Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ingin melihatmu, tetapi Abu Bakar menolaknya ataupun menahan aku daripada melihatmu, ya Rasulullah. Lalu aku patuk ni, ya Rasulullah. Sebenarnya ular tadi nak tengok Rasulullah, tapi Sayyidina Abu Bakar tutup, dia tak bagi tengok. Pasal apa? Sayyidina Abu Bakar nak mempertahankan supaya Nabi SAW tidak dipatuk. Tapi apa yang berlaku, digeram dengan Sayyidina Abu Bakar. Tutup, aku nak melihat Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan mati Allah sekalian, binatang pun kenal siapa Rasulullah SAW. Binatang pun kenal. Jangan sampai nanti kita ke akhirat nanti tak kenal Rasulullah. Boleh? Banyakkan selawat pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ketika mana selepas 3 hari, tuan-tuan, 3 hari. 3 hari Rasulullah SAW berada di Gua Thur. 3 hari tuan-tuan. Bukan tak makan, makan. Rasulullah ni makan. Siapa yang hantar makanan? Iaitu, siapa nama dia? Saya lupa. Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Siapa nama dia? Asma. Asma. Asma yang bagi makan Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina ketika itu Sayyidina Asma sedang mengandung. Dia pergi makan tu, nak pergi naik atas. Tuan-tuan dah pergi belum? Kalau pergilah, rasanya memang dah naik tu menyesal nak turun. Dah naik nak menyesal nak turun. Macam mana nak turun, rasa nak terkejut, penat. Kita rehat dulu, minum air kat atas. Air mahal Air 1 botol ni boleh jadi 6 rial. Ni 6 rial. Air masak 6 rial. Air panas tak silap saya 7-8 rial. Mahal. Pasal nak bawa naik atas memang penat. Bukan naik pakai helikopter. Bukan helikopter naik. Orang Pakistan yang bawa naik atas. Tuan-tuan bayangkan. Bawa naik gas dan sebagainya. Memang mahal. Bayangkan orang perempuan yang sedang mengandung, syarat mengandung, hampir bersalin, boleh bawa makanan setiap hari kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan tuan-tuan, hari-hari. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ketika mana, saya ada terlupa sikit. Ketika mana orang-orang Arab Quraisy tadi tu, yang berada di luar gua tadi tu, sedang datang. Sayyidina Abu Bakar perasan. Dan Sayyidina Abu Bakar bercakap kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka datang. Kemudian Rasulullah kata apa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ini ayat Quran yang surah Taubah tak silap. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau misal kata ada apa-apa, maka jangan takut dan jangan sedih. Allah Subhanahu wa taala berada bersama-sama dengan kita. Kita ni sentiasa rasa kecewa. Kita hidup di dunia sentiasa rasa kecewa. Kalau misal kata kerja tu tak dapat, kita kecewa. Kita muat awet kecewa, tak dapat. Kita nak kahwin ditolak pinangan pun kecewa dan sebagainya. Jangan takut, jangan rasa sedih. Allah bersama-sama dengan kita. Ustaz? Boleh Ustaz? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ingat Rasulullah SAW. Kalau misal katalah kita rasa paling banyak Allah SWT paling beri ujian paling banyak pada kita.
Tapi tuan-tuan kena baca sejarah balik. Lihat macam mana Rasulullah SAW nak berikan kita ni kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sampai Rasulullah SAW jadi macam ini. Sampai macam ini Rasulullah SAW dapat. Jadi kita ni macam mana kita punya pengorbanan. Nak bangun subuh pun susah. Nak bangun subuh pun susah. Dengan azan ni buat tak tahu. Jadi rumah duduk depan masjid, depan surau. Tapi bila mana dengan azan nak bangun pun susah. Ni zaman-zaman sekolah-sekolah saya lah. Kita ke sekolah dulu. Kita sekolah dulu susah bangun. Ya, adik-adik yang sekian yang dirahmati Allah sekalian. Kalau misal kata ada adik-adik yang susah bangun ni, susah bangun. Awal-awal sebelum tidur niatkan, wahai malaikat, kejutkan aku subuh. Kejutkan aku waktu subuh. Nanti tuan-tuan paling-paling tidak setiap beberapa bulan nanti tuan-tuan akan perasan. Setiap kali saja ayam berkokok, kita akan perasan. Ayam jantan berkokok, bermakna sudah hampir masuk waktu subuh. Bangunlah. Pukul 4 suku tu 4.30 dah boleh bangun. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Selepas saja Rasulullah SAW keluar daripada Gua Thur, Rasulullah terus ke jalan selatan dan berjalan melalui laut, laut sebelah barat Mekah. Jalan, tuan-tuan, ada seorang pemuda yang bernama Suraikah. Dia ni antara orang yang bijak di kalangan orang-orang Quraisy. Dia tahu, dia kata Rasulullah ni tidak akan jalan pada jalan yang biasa orang jalan. Jadi aku rasa Rasulullah akan jalan di selatan Mekah. Betul? Suraikah ni antara orang orang kaya dan muda, yang kuat. Dia ada kuda dia yang kuat dan gagah, tuan-tuan. Dia ada kuda yang kuat, yang gagah. Dia pilih kuda yang paling kuat untuk kejar Rasulullah. Dia tahu pasal apa dia nakkan 100 ekor unta tadi. Lalu mana tuan-tuan, dia kejar Rasulullah SAW. Dia, tuan-tuan, ni macam kita. Kita ni kalau misal kata kita ada kereta, kita tahu kereta kita ni macam mana. Kita nak jalan ke KL, kita takkan nak pakai kereta yang tahun 90-an. Betul? Kita kata, takkan aku nak pakai kereta buat sergen ni. Ini belum repair ni. Kita mesti pakai kereta yang baik. Ini kereta ni Honda ni boleh pergi, contoh. Maka kita pakai yang baik. Macam begitulah juga Suraikah. Suraikah ni sebelum pergi, dia memilih kuda yang paling baik untuk dikejar Rasulullah. Rasulullah naik unta. Ya tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ketika mana dia mengejar Rasulullah SAW, dia tahu Rasulullah ambil jalan yang ke selatan, maka ketika itu dia kejar, dia sudah nampak Rasulullah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar yang sentiasa menoleh ke belakang. Sayyidina Abu Bakar ni, dia memang tak duduk diam. Pasal dia tahu Rasulullah ni bakal diterima bala ataupun ditimpa musibah. Maka duduk kadang-kadang duduk kat belakang, kadang-kadang duduk kat depan, kadang-kadang duduk belakang, kadang-kadang bermusing-musing. Lihat, Rasulullah tenang je. Tenang je. Tapi dia lah pasal apa? Dia nak menjaga Rasulullah SAW. Ketika mana dia memandang ke belakang, dia kata, Allah, ada orang mengejar. Dia tak tahulah Suraikah. Ada orang mengejar. Dia pun kata, ya Rasulullah, ada orang sedang mengejar kami, ya Rasulullah. Rasulullah kata, la tahzan, innallaha ma'ana. Tenang. Jangan bersedih, jangan takut. Allah bersama-sama dengan kita. Tenang. Ketika dalam jalan ni, Suraikah dah kejar. Tiba-tiba Suraikah hampir dekat propok, jatuh kuda dia. Kuda dia tiba-tiba lemah, lembik, jatuh. Dia pun apa lagi? Dia kejut kuda dia, bangun. Sampailah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar dah tak nampak dah. Kuda dia bangun, kejar lagi, kejar. Sampailah hampir dekat dengan Rasulullah. Dia pun nak menghunus senjata dia. Tiba-tiba kuda dia jatuh lagi. Jatuh kali kedua. Dia kejutkan unta dia. Kuda dia, kejut. Bangun kali yang ketiga. Bila mana Rasulullah jauh, sampai dekat-dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika itu Suraikah pun merasakan sesuatu. Dia rasa betul yang Rasulullah SAW ini dijaga oleh sesuatu. Bila mana Rasulullah pun nampak si Suraikah dah jatuh, dia kata Suraikah pun dah tak bermain. Suraikah dah tak bermain. Kemudian Suraikah kata, wahai Muhammad, siapakah yang menjagamu? Maka Rasulullah pun kata, kul huwallahu, dalam riwayat mengatakan, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ketika itu Rasulullah SAW kalau nak bunuh Suraikah, dah boleh sangat nak bunuh dah Suraikah.
Tapi Rasulullah SAW ketika itu memikirkan sesuatu. Serasanya ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan dalam fikiran Rasulullah SAW supaya apa? Satu hari nanti Suraikah akan beriman dan menjadi orang yang baik. Ketika itu Rasulullah SAW memberi jaminan, wahai Suraikah, hendakkah kamu bersyahadah? Kata kemudian Suraikah pun bersyahadah. Kemudian Rasulullah kata apa? Satu ketika nanti Farsi akan jatuh ke tangan orang Islam. Farsi akan jatuh ke tangan orang Islam dan pemerintah dia akan kuberikan pemerintah ketika itu memakai gelang emas akan kuberikan kepadamu. Tuan-tuan bayangkan ketika itu Rasulullah SAW ni kalau cakap waktu tu Rasulullah ni tak ada apa-apa, pasal Rasulullah ni kira pelarian. Tapi macam mana Suraikah ni boleh percaya? Sedangkan Rasulullah ini kalau di GT itu sepatutnya Rasulullah ni pelarian, tak ada apa-apa. Tapi ketika itu Suraikah dia percaya dengan Rasulullah SAW. Tuan-tuan bayangkan apa yang disebut oleh Rasulullah, iaitu penguasaan Farsi akan jatuh dan gelang yang dipakai oleh Raja Farsi itu akan diberi kepada Suraikah. Betul. Selepas 13 tahun selepas itu, ketika mana Rasulullah dah wafat, Sayyidina Umar telah memerintah Madinah, dan ketika itu Farsi jatuh, dan ketika itu Sayyidina Umar memberikan gelang yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Suraikah. Suraikah menangis. Dia kata, aku bersaksi yang apa yang disebut oleh Rasulullah SAW itu betul. Tuan-tuan bayangkan, Rasulullah dah diberi satu gambaran yang Rasulullah Islam akan menakluki Farsi, dan ketika itu emas yang gelang emas ataupun gelang yang dipakai oleh Raja Farsi itu akan diberi pada Suraikah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana perjalanan itu diteruskan, Suraikah balik ke Mekah. Kemudian perjalanan itu diteruskan sampailah ke Madinah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kebanyakan daripada orang-orang Arab membacakan berbagai-bagai syair ataupun kasidah. Di antaranya yang kita baca ialah Tala'al badru alaina. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada zaman tu memang ada orang-orang yang sentiasa membacakan kasidah ataupun syair-syair. Tidaklah haram hukumnya membaca syair ni. Zaman-zaman dulu tuan-tuan, syair ni dibaca berlagu-lagu, macam-macam caranya. Kalau tuan-tuan mengatakan syair ataupun kasidah ni haram haram dibacakan ataupun haram dinyanyikan, ini tak betul. Sangat-sangat kurang bertepatan. Pasal zaman dulu lagi, bila mana Rasulullah nak perang saja, Rasulullah akan suruh para sahabat, di antaranya Muawiyah antara Ibu Sufyan, antara orang-orang penyair sebelum berperang. Inilah orang-orang penyair untuk menguatkan orang-orang Islam untuk berperang. Kita ni, orang kita suka syair. Ada ke syair lagi? Tak ada dah. Tak ada dah. Orang dulu ya ada. Tapi orang dulu kalau cakap berpantun, betul? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni boleh tak berbidalan? Boleh berbidalan? Boleh berbidalan. Boleh pakai apa-apa bidalan yang baik. Saya ni pun selalu berbidalan. Antara bidalan yang saya pakai ialah, ni selalu saya pakai setapak semelenggang, 2 jengkal kayu manis. Setapak aku melenggang, aku juga dipandang manis. Tuan-tuan boleh pakai ni. Ya, tuan-tuan boleh pakai ni. Ini saya dapat daripada orang-orang perempuan, mak-mak kita dulu. Tak menjadi syirik. Jampi ni, Datuk. Jampi. Setapak semelenggang, 2 jengkal kayu manis. Setapak aku melenggang, aku juga dipandang manis. Tuan-tuan kalau nak dipandang manis saja, bacalah benda ni. Benda ni tak dosa pun, tak dosa. Banyak benda-benda bidalan yang orang Melayu pakai dulu, boleh diguna pakai. Tapi tak semua kena telik dulu. Tapi kalau misalkan tuan-tuan nak ada bidalan-bidalan lama yang dipakai, contoh, bawa saya bawa kepada Datuk Mufti supaya ditanya tu boleh tak pakai. Ni zaman-zaman saya ketika Datuk Tahrir, saya tanya. Ada lagi, bawang-bawang abang, aku menawar penyakit 1990, bukan aku yang punya tawar, Datuk Muali Meniti yang punya tawar. Ya Allah ya Tuhanku, baiklah si Fulan yang bernama si Fulan. Contoh, itu antara bidalan-bidalan yang orang Melayu pakai. Boleh tak pakai? Boleh, selagi mana tidak ada perkara syirik yang tuan-tuan guna dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tuan-tuan, bila mana masuk Muharram saja, bukan saja cerita pasal awal Muharram saja.
Banyak lagi benda yang kita boleh buka, di antaranya perkara-perkara yang bercerita berkenaan dengan 10 Muharram. Baik, 10 Muharram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidatina Hawa, cerita biasa Nabi Adam. Nabi Adam dulu. Nabi Adam diselamatkan oleh Allah SWT ataupun dikeluarkan oleh Allah SWT daripada syurga Allah ialah pada 10 Muharram. 10 Muharram juga. Ketika mana Nabi Adam AS dan Siti Hawa, dia berada di dalam syurga, tetapi dia makan satu buah yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian dia makan, dia keluarkan, Allah SWT mengeluarkan Sayyidina Adam dan Sayyidina Hawa ke bumi pada 10 Muharram. Baik. Begitu juga ke berlakunya, iaitu pada 10 Muharram, iaitu peristiwa Nabi Nuh AS, iaitu bahtera Nabi Nuh terselamat daripada banjir, juga 10 Muharram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada 10 Muharram. Jadi kalau pada 10 Muharram tuan-tuan nak puasa, puasalah. Bagus 10 Muharram ni puasa. Kita ambil 9, 10. Orang-orang Arab, orang-orang Yahudi akan ambil 10, kita ambil 9 dan 10. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada 9 Muharram, iaitu ketika mana baik, kita bahas 10 Muharram tadi, iaitu ketika mana Nabi Nuh AS. Nak cerita Nabi Nuh AS ni umur dia panjang, 950 tahun. Bayangkan tuan-tuan, 950 tahun Allah SWT beri dia masa panjang sangat berdakwah kepada orang-orang Yahudi supaya beriman. Yang beriman tidak sampai 50 orang. 950 tahun, bayangkan tuan-tuan, berdakwah 950 tahun, yang beriman hanya 50 orang saja. Rasulullah SAW dah daripada awal dia lahir sampai sekarang, kita lebih kurang dah 1445 atau lebih. Dah berjuta orang Islam. Tapi nak cerita orang dulu punya nak Islam, 950 tahun Nabi Nuh AS berdakwah, tapi yang beriman hanya 50 orang saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Nuh ni antara ulul azmi ni yang digelar ulul azmi yang pertama. Pasal apa? Ulul azmi ni orang yang sabar. Antara para Nabi atau para Rasul yang paling sabar yang pertama ni Nabi Nuh AS. Pasal apa? Pasal Nabi Nuh ini diberi oleh Allah SWT ujian dengan umatnya yang sangat kianat lah, mengarut. Kalau tuan-tuan bayangkan satu ketika Allah SWT perintahkan, wahai Nuh, bina bahtera. Wahai Allah, tak ada pokok macam mana? Lalu Allah SWT kata, tanam pokok dengan benih-benih. Dia tanam. Ketika mana tanam, ada orang nak bunuh pokok dan sebagainya. Ketika mana tanam bertahun-tahun, tiba-tiba Allah kata, okey, tebang pokok dan buat bahtera. Ketika mana dalam perbuatan buat bahtera tu, tuan-tuan dan Allah sekalian, orang-orang Yahudi ni ataupun orang Israel ni, dia mengambil tai dia nak berak ni, memang tak ada tempat lain nak berak ke tempat bahtera Nabi Nuh. Dia baling tai-tainya, ada yang berak kat bahtera Nabi Nuh, dia berak kat situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu cerita, tuan-tuan boleh buka kitab tak silap saya, dalam tafsir Tabari ada. Kemudian satu lagi dah dekat Al-Hikam, kitab Al-Hikam. Jadi satu cerita, seorang hamba Allah ni, orang Israel ni, orang Yahudi ni, pergi ke bahtera Nabi Nuh dalam keadaan dia memang tempang, ataupun panggil sekarang stroke lah, stroke. Tiba-tiba nak terberak tadi, tergelincir jatuh dekat kumbahan tadi dalam kapal Nabi Nuh. Bila masuk dekat tempat kumbahan tadi, tempat Nabi Nuh punya bahtera tadi tu, bangun saja tiba-tiba jadi elok pula, sihat dia pun pelik, sihat. Dia pun balik ke kampung dia. Kemudian orang-orang kampung pun pelik, kenapa dari awal kau datang, yang tua tadi kau datang, nampak kau ni tempang, tiba-tiba baik pula. Dia kata, aku sebenarnya tadi terjatuh dari nak buang yang besar, terjatuh ke bahtera Nabi Nuh. Tiba-tiba badan aku sihat dan kuat. Kemudian semua umat-umat Nabi Nuh tadi yang dah dengar ketika orang tua ni sihat, lepas saja kena tarik daripada bahtera Nabi Nuh, semua berkejaran pergi kat bahtera Nabi Nuh dan ambil tarik, melumur semua. Tuan-tuan bayangkan, dia orang yang merancang untuk buang tarik kat bahtera Nabi Nuh, tiba-tiba dia orang ambil tarik tadi untuk berubat pula.
Itulah saya sebut tadi. Allah Subhanahu Wa Taala ni sebaik-baik berancang. Dia orang yang merancang untuk memburuk-burukkan bahtera Nabi Nuh. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala kata, itulah tempat kau berbaik. Berubat dan sebagainya. Jadi orang-orang ketika itu mengambil tai-tai yang diorang buang tadi, sapu sebadan, baik. Sehat pula. Jadi nak ceritakan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dia kata awak ada perancangan aku lebih baik daripada itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pada 10 Muharram Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam daripada banjir. Tuan-tuan boleh semak ada dua sirah, iaitu ada yang menyatakan satu dia di Bukit Judi, ada dua Bukit Judi kalau kita semak ada dua, satu di Jordan dan satu di Turki. Kedua-duanya mungkin betul. Kalau misalkan tuan-tuan lihat daripada drone yang dia orang ambil di Bukit Judi yang di Turki, lebih tepatlah, lebih tepat. Pasal memang kalau tengok memang bentuk bahtera dekat Bukit Judi di Turki. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada kena-mengena kan dengan 10 Asyura, dengan bubur Asyura kita buat tu? Wallahu a'lam bisawab. Tuan-tuan nak bubur Asyura dengan pisang ke, dengan pulut ke, silakanlah. Tidak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada kena-mengena dengan sunnah. Tak ada masalah. Benda ni harus saja. Selagi mana tak ada dalil mengharamkannya, maka hukumnya adalah harus. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada kisah lagi berkenaan dengan 10 Muharram, iaitu yang dibincangkan oleh para ulama ketika mana Rasulullah menanyakan orang-orang Yahudi ketika itu di zaman Rasulullah, wahai si bulan, kenapa engkau berpuasa pada tarikh 10 hari bulan, 10 Muharram? Dikatakan aku terselamat, kaum-kaumku, kata kaum Nabi Musa terselamat daripada dikejar oleh Nabi Musa, dikejar oleh Fir'aun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Fir'aun ni bukan orang-orang biasa. Bukan orang biasa. Pasal apa saya sebut bukan orang biasa? Dia bukannya orang Arab Mesir. Dia adalah Arab Kipti. Tetapi bila Arab Kipti ni boleh memerintah orang-orang Yahudi, bermakna dia orang yang luar biasa. Arab Kipti, Arab yang hitam legam, taklah legam lah, orang hitam yang gelap sikit daripada orang Yahudi. Tapi dia boleh memerintah orang Yahudi. Kira orang Arab Mesir ni kira power lah. Dia boleh memerintah orang-orang Arab, orang-orang Israel orang Yahudi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana Nabi Musa alaihissalam tadi tu dikejar oleh ketentera Fir'aun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mukjizat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi ataupun rasul kadang-kadang ada pada benda. Salah satunya benda yang dipegang oleh Nabi Musa ialah tongkat. Tongkat. Nanti saya cerita berkenaan dengan Nabi Sulaiman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana Nabi Allah Musa alaihissalam nak buat apa-apa ketika itu mesti dia menggunakan tongkat. Sama ada nak menunjukkan mukjizatnya, tongkat tadi menjadi ular, dibaling terus menjadi ular, ataupun dia nak memecahkan batu, kemudian keluarlah 12 air mata, juga menggunakan tongkat. Dia nak memecah belahkan air terusan Suez tadi tu, pecah air terusan Suez menjadi satu jalan nak ke Tursina. Tuan-tuan bila nak berjalan dia menggunakan tongkat. Bila mana selamat saja tadi tu, tuan-tuan bayangkan selamat saja sampai ke lepas terusan Suez, orang-orang Yahudi buat perangai lagi. Bayangkan nak apa? Ketika mana nak cakap nak benda apa, ketika itulah Nabi Allah Musa minta dan sebagainya. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang-orang Yahudi ni perangainya buruk. Dah selamat, dah seberang ke terusan Suez ni. Ketika itu dia kata, entah Fir'aun ni masih hidup kot. Ketika itu Nabi Musa pun mengangkat dengan tongkatnya, menunjukkan yang Fir'aun pun sudah mati. Tuan-tuan, memang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu yang Fir'aun ni akan kekal mayat ni sampai sekarang. Ya, sampai sekarang tuan-tuan. Dia hidup menyusahkan, mati pun menyusahkan. Ya, tuan-tuan cuba pergi muzium Fir'aun, muzium dekat Mesir. Yang Fir'aun yang tuan-tuan nak pergi ni, masuk kat muzium bayar 150. Nak masuk lagi satu lagi bilik yang ada Fir'aun ni, yang ada mayat ni 300 bayar. 300 kena. Bayangkan 150, 400 setengah. 400 setengah saja nak habiskan duit tengok
Fir'aun, mayat Fir'aun. Bayangkan tuan-tuan, menyusahkan. Saya boleh tengok bang, masa baju dia masih lagi baju warna merah, rambut dia warna perang. Ini tuan-tuan yang mati Allah sekalian. Bila mana saja dah diselamatkan orang-orang Yahudi dengan daripada Fir'aun, dah diselamatkan, berjalanlah mereka, berjalan-jalan, lapar perutnya. Bila mana diorang lapar, diorang pun minta pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kita orang nak makan, Nabi Musa lapar. Kemudian apa Nabi Musa buat? Nabi Musa kata, baik, aku akan pergi cari makanan. Apa yang Nabi Musa minta? Nabi Musa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya datangkan makanan daripada langit. Turun makanan daripada langit, namanya Maidatul Rahman. Maidatul Rahman turun, makanan daripada langit. Tuan-tuan bayangkan, tak ada umat yang lain lebih teruk daripada umat Nabi Musa. Minta macam-macam. Minta makanan daripada langit, turun daripada langit. Oh, makanan daripada langit, makan yang sedap-sedap. Dah makan. Jalan lagi, jalan. Tiba-tiba ada orang pula di antara mereka, iaitu nama Samiri. Tuan-tuan, Samiri banyak kes. Samiri. Kes Samiri tu banyak. Tuan-tuan nanti semak lagi kes Samiri pada zaman zaman Sayyidina Husin. Ada lagi nama Samiri. Saya pun pelik Samiri. Baik. Tuan-tuan boleh semaklah cerita berkenaan dengan Samiri. Baik, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Untuk menerima wahyu, maka Nabi Musa alaihissalam naik ke Gua Sur. Apa Gua Sur? Di Iraq, di Mesir. Tur Sinan. Sinai. Namanya Sinai. Di Sinai saya dah naik. Memang tinggi tuan-tuan. Ada orang mati kat situ. Zaman saya pergi tu tahun 2004, tak salah saya 2005. Ada seorang hamba Allah ni naik ke atas, kena rasuk. Kita punya akhwat pelajar perempuan kena rasuk. Bila naik ke atas, tiba-tiba lah dia nak lompat, tapi bukan dia yang mati. Tengah-tengah nak suruh dia turun ni, dah baca macam-macam. Tuan-tuan bayangkan, kita ni baca Quran, ada yang salah baca, dia betulkan balik. Padahal yang masuk dalam badan dia tu jin zaman Yahudi tu. Dia boleh cakap bahasa Yahudi. Perempuan yang kena rasuk tadi tu boleh cakap bahasa Yahudi. Tu kejut saya. Cakap bahasa Yahudi, pelik. Tuan-tuan mati Allah sekalian, baca Quran salah dia boleh tegur. Tuan-tuan kalau ke sana, tuan-tuan akan nampak kanisah. Kanisah ni iaitu gereja. Banyak, ada 3-4 gereja. Atas ada surau. Atas surau tu yang tempat Nabi Musa AS semayang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana Nabi Musa AS dah habis saja menerima 10 perintah ataupun Taurat tadi juga pada 10 Muharram. Tuan-tuan bayangkan, dah setahun perjalanan. Setahun, tiba-tiba sampai ke bawah balik, melihat pula dia punya umat buat hal lagi, sembah patung lembu. Tuan-tuan bayangkan, ni kerja Samiri. Baik, tuan-tuan, itu dah cerita lain. Baik, kita tutup cerita tu. Kita cerita pasal Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Sulaiman juga antara Nabi yang kuat, Nabi yang hebat. Dia mempunyai isteri ramai. Satu ketika, Nabi Sulaiman ni walaupun terkenal dengan pemerintahan yang kuat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pernah menguji dia. Nabi Allah Sulaiman ni, dia punya kehebatan adalah daripada dia punya cincin. Cincin dia. Nabi Sulaiman alaihissalam ni satu ketika, dia ni kalau nak masuk ke tandas, dia akan buka cincin dia dan dia akan bagi pada isteri dia. Dia akan bagi pada isteri. Tapi pada satu hari Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan dia ni lupa. Satu hari ni awak ni mesti lupa. Ya, satu hari Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia lupa. Kemudian ada satu ekor jin. Tuan-tuan boleh buka surah. Saya tak ingat Walaqad fatanna Sulaiman. Walaqad fatanna Sulaiman. Benda saya tak ingat. Surah tu ada berkenaan dengan fitnah ataupun ujian yang berlaku ke atas Nabi Sulaiman. Ketika mana Nabi Sulaiman AS nak masuk ke dalam tandas, diberikan kepada jin. Sepatutnya ketika biasalah, Nabi Sulaiman ni boleh nampak jin, kenal. Walaupun Nabi Sulaiman ni, walaupun ketika itu orang yang datang ni manusia, tapi dia tahu, oh ini jin, ini setan. Pasal jin dan setan boleh menyerupai. Tapi nak jadikan pada satu ketika tu Nabi Sulaiman AS telah Allah lupakan ataupun Allah beri dia ujian ketika itu, sampaikan dia dah tak kenal mana isteri dia dan mana jin dia. Mana jin. Jadi ketika mana nak buka
cincin tadi. Dia buka, dia pun beri pada jin tadi. Pasal jin tu telah menyerupai isteri dia. Kemudian selepas keluar daripada tandas, isteri dia pun baru datang. Nabi Sulaiman minta, mana saya punya cincin? Abang tak ada bagi? Rupa-rupanya cincin tadi hilang. Tuan-tuan bayangkan ketika itu Nabi Sulaiman, jin tadi itu telah menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam. Duduk di singgah sana Nabi Sulaiman selama 40 hari. Tuan-tuan boleh buka kitab Tafsir Tabari. Cerita ni 40 hari Nabi Sulaiman alaihissalam telah ditipu oleh jin tadi, pasal jin telah memakai cincin Nabi Sulaiman. Jadi apa yang berlaku? Tuan-tuan bayangkan, jin ni duduk atas singgah sana Nabi Sulaiman ni dan memakai cincin Nabi Sulaiman. Dia semakin hari semakin panas. Jin ni kira kuat Sepatutnya dia tak boleh terpakai tadi tu, cincin, dan duduk di singgah sana Nabi Sulaiman. Dia tak boleh duduk kat situ, panas. Tapi tuan-tuan bayangkan, dah selama 40 hari dia tak tahan terlalu panas duduk di situ. Dia pun lari. Dia pun lari ke laut. Dia masuk dalam laut dan ditanggalkan cincin Nabi Sulaiman. Dia tanggalkan cincin Nabi Sulaiman. Apa yang berlaku ketika itu ialah ikan pun memakan. Ikan biasa je, bukan ikan besar, ikan kecil je makan. Ikan kecil pun memakan cincin Nabi Sulaiman. Nak dijadikan cerita. Nelayan ambil ikan. Sampai ke pinggan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masih belum duduk dalam singgah sana lagi. Masih belum selesai duduk dalam singgah sana. Tiba-tiba tengah-tengah nak makan, Nabi Sulaiman terjumpa di cincin dia dekat perut ikan tadi. Dia memakai dan dia balik ke singgah sana. Tuan-tuan bayangkan, ketika itu memang kuasa Nabi Sulaiman tak ada. Dia pecah dua. Ada yang mengikut Nabi Sulaiman, ada yang mengikut jin. Pasal orang tak mengenal di antara mana Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman dengan jin yang sebenar. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ketika itu juga berlaku pada 10 Muharram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 10 Muharram ni antara waktu dan terbaik tuan-tuan nak tanam pokok. Tanam pokok pada 10 Muharram. InsyaAllah pokok tadi sihat walafiat. Jadi kalau misal kata tuan-tuan ni orang yang tak berapa sihat, tak berapa sihat, 10 Muharram ni tuan-tuan boleh ambil air. Ni cerita orang dulu, cerita zaman-zaman orang dulu. Pada 9 ataupun pada waktu-waktu yang rasa-rasanya sama ada waktu nuzul Quran, sama ada ketika itu Lailatul Qadar dan sebagainya, dia akan mengambil air hujan ataupun air embun pada waktu malam itu dan dia akan minum ataupun mandi. Supaya apa? Supaya sama ada dia sihat ataupun dia menjadi orang yang kuat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Intipati pada program hari ini, tuan-tuan, jangan menyatakan yang kita ini tidak perlu berhijrah ataupun hijrah kita hanya setakat di sini saja. Tidak. Tuan-tuan perlu berhijrah kepada perkara yang lebih baik dan terbaik. Supaya kita akan menjadi orang yang sama ada berinovasi ataupun bermotivasi. Kalau misal kata selama ini kita memikirkan hanya 1 tambah 1 hanya 2 saja, maka tuan-tuan kena fikirkan yang selebih daripada itu atau lebih daripada itu, supaya tuan-tuan akan ke depan dan ke depan dan ke depan. Dulu zaman-zaman awal-awal surau dan masjid ni, kita nak bawa pembaharuan memang payah. Nak buat QR code ni jadi bising. QR code untuk derma, ataupun kita nak bawa supaya surau, masjid dan surau ini berdaftar dengan Jabatan Agama pun jadi masalah. Zaman saya tahun 90-an masa tu, zaman-zaman tu orang tak berapa rapat dengan orang jabatan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kan sudah berinovasi dan berwawasan. Kalau misal kata ada perkara yang lebih baik dan yang terbaik, maka tuan-tuan ikutlah. Tidak ada benda yang baik, kalau tidak ada yang tak baik yang kalau misal kata orang daripada Jabatan Agama ataupun sebagainya bagi satu solusi ataupun bagi apa-apa pendapat dan sebagainya. Kalau misal katalah tuan-tuan tak rapat diri dengan jabatan, macam manalah kita nak menyelesaikan masalah-masalah yang ke depan? Sekarang ni tuan-tuan rasa memang tak ada masalah. Ya. Satu hari kalau misal kata ada masalah, contoh nak membesarkan surau, nak jadikan surau dan jadikan masjid dan sebagainya, mesti jumpa jabatannya. Mesti jumpa punya. Surau ni nak tambah sekian-sekian lah. Nak tambah ni, nak roboh ni dan sebagainya, mesti minta jabatan. Minta kebenaran.
Prosesnya dulu senang tuan-tuan. Dulu satu jabatannya, sekarang dah banyak jabatan. Dulu hanya pergi pejabat kadi selesailah masalah. Tapi sekarang tak. Sekarang daripada pejabat kadi ke Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam ke fatwa, fatwa balik kepada Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam baliklah pada pejabat kadi daerah. Ni cerita ni. Nak cerita pasal apa terlalu banyak, bukan birokrasi tuan-tuan. Pasal sekarang ni tuan-tuan, bila mana dinampak ada klausa-klausa yang menyebabkan ada timbul masalah yang tertentu. Contohnya, kadang-kadang kita tahu tanah ini adalah tanah milik Majlis Agama Islam Negeri Johor. Bila mana dah berpecah majlis pentadbiran ni, iaitu dia keluar jabatan, Majlis Agama Islam berpisah dengan Jabatan Agama Islam, pisah saja. Jadi lain-lain jabatan akan menyebabkan tuan-tuan akan kena jumpa jabatan ni dan jumpa Majlis Agama Islam dan sebagainya. Pasal kita pun tak ada kuasa kat tanah majlis. Kita hanya kuasa bahagian pentadbiran jabatan agama ni dalam pentadbiran masjid saja ataupun surau saja. Tapi dalam tanah, cerita tanah atau cerita madrasah dan sebagainya, itu kuasa Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tak boleh tidak tuan-tuan, mesti jumpa kita orang punya. Dia janganlah sikit-sikit jabatan. Malas lah aku jumpa jabatan ni kan. Janganlah tuan-tuan. Sekarang ni dah banyak orang-orang muda yang rasa dah banyak berinovasi. Kalau tuan-tuan pergi je jumpa Ustaz Faiz, imam daerah tu, dia mesti senyum dulu. Sengih dulu dia. Tuan-tuan jangan takut. Jumpa, kalau jumpa naik tingkat 2, jumpa saya lah bagian dakwah. Jumpa saya. Saya pun jarang marah, saya tak pandai marah. Selalu senyum saja. Belum pernah marah lagi. Tanya Haji Azam. Belum pernah marah lagi lah. Tak ada jumpa Ustaz asli jarang, tak. InsyaAllah okey. Kalau ada masalah jumpalah kita orang. Kadang-kadang tuan-tuan dan mati Allah sekalian, orang pejabat ni garang ni pasal apa? Dia tension dia, betul. Lagi-lagi orang yang duduk kat kaunter, hari-hari jumpa orang masalah. Bagian unit pembangunan keluarga, jumpa hari-hari orang masalah. Saya nak mencegah Ustaz, saya nak ni lah Ustaz, rumah saya ni Ustaz, lari Ustaz. Hari-hari dia terima benda yang negatif je. Itu dia tension ni. Datang-datang pejabat marah, dia pun ada tension, hari-hari marah. Tiba-tiba dia jadi macam-macam. Itu yang tuan-tuan kenal orang pejabat kamu tak. Kadang-kadang, bukan selalu. Mood orang masing-masing. Jadi tuan-tuan, kalau misal kata ada kesilapan daripada jabatan, saya sendiri yang mengucapkan ribuan kemaafan. Kalau misal katalah ada kesilapan dan sebagainya, tuan-tuan kalau pergi pada tempatnya, insya-Allah okey. Kadang-kadang salah tempat pun salah, awak tak tahu baca. Macam tu. Kadang-kadang begitu juga orang kita ni. Pasal saya sebut tadi lah, pasal dia terima tekanan terlalu banyak. Lagi-lagi orang jaga kaunter. Tapi sekarang yang jauh kaunter tu bagus-bagus, alhamdulillah. Kita tak letak lelaki lagi dah. Kalau letak lelaki kat situ memang boleh pecah cermin tu. Boleh pecah cermin. Pasal kadang-kadang ni tak boleh sabar. Yang duduk kaunter tu memang kena sabar orangnya. Kalau tak habislah. Kadang-kadang orang tak reti nak pergi dekat pembangunan keluarga, dia pergi kaunter daftar nikah. Mana tidak orang ni nak marah ataupun nak pergi ke unit pembangunan keluarga pasal ada masalah isteri ataupun masalah suami, tiba-tiba di kaunter nikah. Awak ni tak baca. Padahal boleh cakap salah kaunter depan sana. Tapi disebabkan diberi tekanan. Dia jadi macam itu, jadi keras. Orang hari-hari kalau dia tekan akan jadi keras. Jadi tuan-tuan, adik-adik sekalian, beritahu pada ustaz-ustaz yang ngajar tu, jangan keras sangat. Jangan keras sangat. Zaman-zaman saya memang keras lah. Waktu zaman saya, mungkin zaman dahulu ceritanya ataupun cara pendidikannya begitu. Tapi zaman sekarang tak begitulah. Kalau sekarang ni adik-adik ni ditekan dengan begitu, dirotan dan sebagainya, sekejap je sekolah tu tutup. Betul? Sekejap je, tutup. Lama-lama dia, sekolah ini ada cikgu garang. Hari-hari dirotan murid. Lama-lama tak ada orang datang hantar sekolah tu. Ya tuan-tuan, sekarang ni kuasa viral jangan main. Kuasa viral jangan main. Bila dah viral ni habis sekolah. Tak ada harapan lagi nak bangun. Susah nak bangun lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berhijrahlah tuan-tuan kepada perkara yang baik. Jika mana cadangan-cadangan yang baik, tuan-tuan terimalah. Jika orang yang beri cadangan itu daripada orang yang terkenal, cadangannya baik, maka diterima. Kalau misal kata tidak diterima, maka ucapkanlah astaghfirullahalazim.
Kalau misal kata tidak diterima, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Pasal kalau misal kata kita punya idea itu diterima pakai, tiba-tiba datang masalah daripada idea kita, maka kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni dalam jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, kadang-kadang ni orang jadi tempat orang caci mencaci. Betul? Sikit-sikit, apa jawatan kuasa ni? Apa jawatan kuasa ni? Apa jawatan kuasa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang jadi AJK masjid. Buat satu benda ni mesti orang cakap, ini mesti pakai duit masjid. Tapi pakai duit siapa? Ini mesti pakai duit masjid. Tak pandai nak mengguna duit masjid lah, membazir. Sikit-sikit cakap macam gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau misal kata duit masjid tu tak digunakan, nak dibuat apa? Nak disimpan? Nak disimpan? Tak betul nak simpan mesti diguna pakai. Beli aircon ke buat apa-apa benda yang boleh bermanfaat kepada masjid dan surau. Selagi mana tuan-tuan rasa ya ini bermanfaat, guna pakai. Buat program motivasi, guna di masjid boleh tak? Boleh, selagi mana dalam kausa kebajikan. Tuan-tuan kena berhijrah ni, kepala ni. Jangan sikit-sikit nak fitnah. Saya dapat kita sebenarnya kat Muar ni alhamdulillah kurang dapat surat layang. Maaf cakap kat Muar ni ada tapi kuranglah dapat surat layang. Dekat Johor Bahru, tuan-tuan, surat layang daripada orang-orang luar berkenaan dengan masjid dan surau terlalu banyak. Malas sampai kita malas nak layan. Sampaikan kita malas nak layan. Tuan-tuan, kalau ada apa-apa masalah, jangan terus kepada jabatan. Kalau misal kata boleh selesaikan di sini, selesaikan dekat sini. Kalau ada masalah di antara kita, jawatan kuasa surau ni bukannya malaikat. Semua manusia. Jadi kalau misal kata ada masalah apa-apa, bincang dulu, bincang baik-baik. Terima pakai kata orang dulu dan terima pakai orang baru. Jangan tolak semua. Semua tak betul. Terima pakai. Kita ambil dulu pandangan dan kita tabayun. Okey, kalau kita ambil pandangan ni macam mana? Kita tengok macam mana. Jangan terus tolak pasal apa kita tidak boleh, nanti kan tak menjaga hati pula. Orang muda ni tuan-tuan, kalau kita tolak pandangan dia, susah nanti nak pujuk dia. Orang tua kalau dia mengajuk, dia datang juga. Orang tua kalau mengajuk ke masjid, dijumpa kat warung, kenapa kau tak datang masjid? Esok kan datang. Tapi kalau orang muda, sekali kita tolak dia, tak akan datang. Satu-satu, ini cerita. Saya pernah pergi masjid, kampung saya lah. Ada seorang hamba Allah ni, dia ni orang Makpet, tahu Makpet? Datang ke masjid bawa geletah, bawa hanger besi. Pergi semayang, bawa hanger dengan geletah. Buat apa bawa hanger dengan geletah ni? Semayang, bawa geletah dengan hanger, geletah yang dia pakai. Nanti dia habis semayang, dia pergi belakang, orang masukkan duit kat tabung masjid, dia jolok di masjid. Dengan selambanya, depan orang ramai. Dia cocok duit masjid. Masuk keluar singgit sikit. Lama-lama orang masjid tak puas hati, tak tahan dengan perangai dia. Orang masjid halau dia. Tuan-tuan, kita tak ada kuasa ataupun kita tak boleh halau semua orang. Halau orang-orang begini. Memang kita tahu dia ni perangai sekian, tahu begini. Tapi kita tak boleh halau dia pasal ini adalah rumah Allah. Tak tahu tuan-tuan dimati Allah sekalian. Dia ni mati, sebelum dia mati, dia masuk tabligh. Dia tak masuk tabligh dan dia mati dalam masjid. Sebelum, tuan-tuan bayangkan, kita dah tucuk dah ni. Ni orang ahli neraka ni buat apa simpan ke sini? Keluar. Saya kecil lagi tu. Tuan-tuan, saya ingat orang tua tu zaman tu dia kata, ini ahli neraka ni, buat apa kita simpan? Kata keluarkan dia. Keluar. Ingat kita tak boleh buat begitu. Uslub dakwah kita mestilah kita melangkaui daripada akal-akal sekarang. Kalau kita kata memang dia ni orang jahat dan sebagainya, kita mesti melangkaui. Tidak. Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dimati Allah sekalian, kita mesti berhijrah minda. Barulah kita boleh ke hadapan, insya-Allah. Baik, saya akhiri tazkirah saya pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana ladzina amanu wa amilus solihati. Sekian saja daripada saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan. Ya, kalau misal kata tuan-tuan ada berjumpa dengan saya, beri salam lah atau angkat tangan dengan saya. Saya biasanya buka kitab. Saya ada kitab Al-Hikam dengan kitab dua lagi kitab, iaitu kitab
qaulutan fil akam makmum wal iman berkenaan dengan solat berjamaah. Dengan satu lagi ziyadatul i'anah fi ahkam solatul jamaah. Dua kitab ni yang biasa saya buka, yang kitab Al-Hikam saya baru buka setahun lebih ni. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, kalau misal kata ada kelapangan, bolehlah pergi ke kelas-kelas saya untuk belajar hukum hakam solat berjamaah dengan Al-Hikam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi lebih kurang 1 jam pengisian majlis kita bersama Ustaz Asri bin Jafar ya. Begitu banyak dan berbagai jangannya. Semoga semuanya itu menjadi ramuan kehidupan kita penuh arti dalam mengisi umur untuk kita dan mudah-mudahan